Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Nur Imran bin Roslan. Selaku moderator untuk malam ini ingin memulakan temu bual kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Amin, syukur Alhamdulillah selesai sudah bacaan kita tadi. Dengan saya ingin memulakan temu bual kita dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Fakiah kerana sudi meluangkan masa menyertai kami pada malam ini dengan temu bual ini. Terima kasih juga kepada semua yang terlibat dengan urusan-urusan ini. Saya ingin meminta Puan untuk memperkenalkan diri Puan dengan nama, tempat bekerja, jawatan kerja dan tahun pengalaman dalam industri. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya. Nama saya Siti Nur Fakiah binti Hazman. Sekarang saya bekerja di Jabatan Kerja Raya, Headquarters di Cawangan Arkitek. Dan pengalaman kerja sebelum masuk ke JKR daripada government sector, saya pernah bekerja di firma arkitek lebih kurang setahun lebih. Kemudian melaporkan diri di JKR dalam 2018 di JKR Terengganu. Background di JKR Terengganu, kalau di firma saya lebih pada design, in-house design. Di JKR Terengganu saya di pasukan projek persekutuan lah, di mana skop kerja saya lebih kepada projek documentation, contract documentation dan pemantauan di tapak. So handle few project di JKR di Terengganu lah. Dan April tahun ni saya ditukarkan ke Cawangan Arkitek di HQ. So currently buat design balik untuk projek-projek pendidikan, basically projek sekolah lah. So rasanya pengalaman saya 4 tahun lebih di JKR, setahun lebih di perunding swasta, lebih kurang 6 tahun lebih dah lah dalam bidang construction, almost 7 years. Okay. Baiklah, terima kasih Puan Fakiah. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Pertama saya Muhammad Nur Imran bin Roslan selaku ketua untuk kumpulan ini. Dan kita ada Noah J. Adrian Gulis, Nik Aizul Hakimi bin Nik Edi Ezral, Muhammad Zairul Akmal bin Azhar, Nur Ain Nazira binti Salimi, Muhammad Syahrizal bin Muhaini dan Nina Khairina binti Suhaini. Lupa saya. Okey, jadi dengan tidak menggunakan masa lagi, saya ingin menyerahkan kepada penyampai soalan pertama. Salam Puan. Tanya apakah yang dimaksudkan dengan analisis tanah bagi pendapat Puan? Okay, basically untuk semua construction punya project, antara perkara-perkara yang perlu dibuat pada early stage, prelim untuk design, basically kita kena tahu tapak. Lepas kita dah identify tapak untuk construction tu, kita kena do some analysis on the site lah. So for architect punya site, basically lebih kepada orientation of the sun, macam mana nak buat bangunan tu. Tapi for the engineering part, kita kena buat juga analisis tanah ataupun lebih dikenali sebagai soil investigation. So for soil investigation, antara dia punya tujuan basically untuk kenal pasti dari segi jenis tanah, dia punya topography of the site, data-data berkenaan geology of the site, dan analisis tanah dia lebih kepada physical of the site. Apa yang ada dalam tanah
ataupun dalam tapak pembinaan kita. Dia ada sedikit perbezaan dengan juru ukur tanah. Kalau juru ukur tanah lebih kepada sizing of the site dari segi depth of the daripada depth tanah, daripada dia punya boundary of the site. So tujuan SI yang pertamanya untuk kenal pasti jenis tanah, untuk tahu apakah profil tanah dekat site tu. Sebab kalau arkitek, kita design upper structure. Tapi kalau engineer, dia kena design foundation below structure. So once diorang analyse what kind of the geography, dia punya character of the tanah tu lah kan, dia akan came out what kind of foundation yang sesuai untuk tanah tu. Kalau tanah tu sebab site kita tak semua land dia punya flat, ada kontur, ada yang dia punya cerun yang tinggi, ada tempat yang tanah dia macam tepi sisi pantai. Jadi dia kena identify what kind of foundation untuk kita dirikan struktur bangunan, dia punya pembinaan asas lah untuk bangunan tersebut. Dan satu lagi, sebab saya banyak juga involved dengan scope engineering, kalau untuk projek yang berbukit, keadaan tanah juga menentukan dia punya infra punya works. Sometimes perlu ada dia punya retaining wall. Retaining wall pula jenis apa? Boleh ke kalau kita nak buat dia punya low gradient punya slope. Lepas tu kadang-kadang kalau low gradient punya slope, engineer sarankan kita guna rumput je kan. Tanam rumput je dekat slope yang tak terlalu tak terlalu dipanggil slope yang tak terlalu high lah. Tapi kadang-kadang jenis tanah yang tak boleh tanam rumput pula, jadi tak sesuai. Macam mana nak pastikan keadaan cerun tu tak runtuh? So terdapat pelbagai isu kenapa kita kena start setiap pembinaan ataupun stage design tu untuk kenal pasti tanah. Lebih kepada untuk identify what kind of suitable structure for the building and what kind of treatment for the site. Sebab kalau nak buat infra, nak masuk bangunan yang yelah biasanya site-site berbukit ni cantik kan, tapi jalan macam mana kita nak create jalan yang sesuai. Retaining wall, macam mana kita nak buat retaining wall yang sesuai dekat site. Kalau kita nak tanam few landscape, what kind of landscape yang sesuai untuk condition of the site kan. Kalau kita punya marine area, air masin ke apa, kita kena tahu pasang surut kawasan tu, so that kita boleh decide macam mana kita nak buat for our building lah. Saya rasa panjang dah kot jawabnya kan. Itu jawapan yang sangat bagus. Okey, jadi saya akan serahkan kepada penyampai soalan yang kedua. Baiklah, terima kasih kepada saudara Nur Imran. Soalan yang ingin saya tujukan kepada Puan Siti Nurfakiah berbunyi, apakah punca utama keruntuhan Highland Tower? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Okey, antara peristiwa hitam dalam construction di Malaysia boleh dikatakan kan, iaitu Highland Tower. Kejadian tanah runtuh yang telah menyebabkan kehilangan puluhan nyawa. Jadi as a insyaAllah lah coming soon, kita semua ni bakal a specialist in construction. So for construction industry mestilah sesuatu yang menyedihkan lah kalau kita terlibat dengan construction and something that should be construct perfectly turn out menjadi satu malpetaka kan. So seperti mana yang almost semua orang tahu, bangunan Highland Tower dibina di kaki di lereng bukit. Tapi antara faktor yang ramai orang buat analisis macam-macam, tapi in
construction punya view lebih kepada masalah kesesuaian tanah. Sebabnya bila mana di lereng bukit kita nak bagi stable tanah tu bila keadaan bercerun. Saya ada baca few info. Ada orang kata salah satu isunya disebabkan ada aliran air dalam tanah yang menyebabkan kan dekat Malaysia ni bila hujan rainfall kadang-kadang agak lebat kan. Bila mana dia punya retaining wall tu tak berapa design for the retaining wall tu untuk penahan slope, ada something yang not really stable, ditambah pula dengan cuaca hujan dan menjadi hakisan tanah. So benda tu menyebabkan integriti struktur tanah tu tak kuat. And then benda tu akan mengganggu asas the below structure of the building, asas struktur bawah bangunan yang mula-mula mungkin ada setengah bangunan mula-mula sengit, lama-lama makin sengit. So Highland Tower ni something wrong with the structure yang juga boleh disebabkan masalah reka bentuk serta keadaan semasa tanah. Sebab sometimes bila kita design hari ni keadaan okey kan, kat tepi pantai, design kat tepi pantai, boleh jadi esok hakisan tanah tepi pantai apa semua, so integrity of the structure reduce. So jawapan saya itulah dari segi keadaan tanah disebabkan faktor dalam sekitar dan faktor semasa serta reka bentuk yang sudah tak relevan on that event, dan tak ada jugalah kan, kadang-kadang kita dah design yang terbaik tapi tak ada lah. Baiklah, okey. So, jadi saya tidak ingin ingatkan masa lagi, saya akan serahkan sampai untuk soalan yang ketiga. Terima kasih Imran. Saya nak tanya, apakah yang boleh dilakukan oleh penganalisis tanah sebelum memulakan aktiviti pembangunan agar bangunan tersebut tak runtuh seperti kejadian Highland Tower ni? Okay, so penganalisis tanah basically background in engineering punya background lah kan. So once kita identify what kind of the soil dekat kita punya tapak tu, character of the soil, tanah jenis gambut ke, tanah berpasir ke, ataupun tanah berbatu ke, what kind of foundation yang paling sesuai di tanah tersebut. Sometimes ada tapak yang asalnya kolam ataupun paya dan ditambun kan. Kalau macam tu, kena identify karakter of tanah berpaya macam mana. So untuk mengelakkan masalah, sebab bila kita bina bangunan ada occupant dalam tu, dia melibatkan nyawa. So once identify the site investigation, dapatkan jenis tanah, do some research on the most suitable design for the foundation of the building. And sebab untuk engineer dia bukan saja design foundation kan, bukan saja design structure kan, dia akan design infra juga kan. So what kind of infra should be done? Kalau tanah berlereng, bukit, dia kan macam-macam jenis dia punya retaining wall kan. Saya pun tak berapa familiar dengan term, tapi adalah macam Nehemiah wall, ada few thick wall kan. Mungkin ada belajar lah kan dekat ada subject structure for infra and others. So not just for the building but also for the infra, sebab kadang-kadang tanah runtuh boleh juga disebabkan jalan kan. Kalau dekat area Genting ke, kawasan yang cerun kan. So tanggungjawab kita bukan saja untuk building, semua berkaitan dengan tempat laluan orang semua adalah penting.
supaya tak berlaku sebarang kemalangan seperti mana di Highland Tower tu lah, jadikan kita punya pengajaran untuk kita dalam design bentuk. So basically, kenapa penting untuk identify the best design, dan kita akan fikirlah solution. Sometimes bila benda tu berisiko, it's good if you kadang-kadang benda berisiko ni kita buat penilaian risiko. So kita tahu benda ni berbahaya. So what is the best solution yang kita consider? Sometimes banyak je in kita punya construction, there are lots of technology yang kita boleh involve dalam kita construction. Just the matter, the designer should be aware dan design the best. Okay, tu je kot. Okay, alright. Saya serahkan pula pada penyampai soalan yang keempat. Okay, Assalamualaikum. Soalan saya adalah semasa penularan wabak COVID-19 berlaku, adakah kerja ukur tanah turut terkesan? Sekiranya ya, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh Cik Puan? Okay, tahu tak apa beza ukur tanah dengan analisis tanah? Tadi saya ada sentuh sikit kan. Kalau analisis tanah, kita identify jenis tanah, kita analyse what kind of the suitable approach untuk tanah tu lah. Kita nak buat macam-macam kan, nak bangunan, nak buat jalan, nak buat jambatan ke apa semua kan. Tapi bila ukur tanah, dia melibatkan sizing. Nama pun ukur. Sizing dari segi depth tanah. Kira ni macam tinggi rendah tanah. Kalau kontur, dia ada berbukit, tinggi rendah. Designer perlu tahu level. Sebab kita nak letak building kita dekat which platform kita nak letak kita punya bangunan. Lepas tu, the most important thing, arkitek perlu tahu, engineer perlu tahu, contractor perlu tahu, semua orang kena tahu, even the client, is the boundary of the site. Macam mana dalam bangunan yang bulat ni, site kita boleh jadi triangle, boleh jadi depend kita punya boundary of the site. Macam mana nak ukur daripada floor plan yang kita tengok atas kertas ataupun dalam peta map je, nak transfer ke tempat kita lah kan. So juruukur biasanya dia ada teknik dia, ada bearing dia. Dan biasanya benda-benda ukur tanah ni Jabatan Pemetaan Negara lah, JUPREM. Kalau biasa dengar, dia bertanggungjawab lah. Sebab kalau macam ada CA ukur tanah, CB ukur tanah, semua orang ukur tanah. Tapi ada percanggahan, siapa yang nak selaraskan kan. Dan JUPREM juga dia boleh cerap. Sebab kalau pernah dengar kalau term dipanggil apa batu sempadan gitu silap saya, ada certain area yang ada batu sempadan ditanam tu untuk cerapan lah. Cerapan dia tu nak detail kena google lah pula kan, macam mana dia cerap melalui satelit ke apa semua ke. Jadi banyak kegunaan untuk juruukur tanah. Tu baru perbezaan, saya tak jawab soalan lagi kan. So basically juruukur tanah lebih pada sizing. Dari segi depth tanah, tinggi rendah tanah, platform, dari segi size tanah besar berapa, area of the land, boleh tahulah luas keluasan. Penting tau, sebab kadang-kadang tanah mahal. Kalau silap ukur tanah, patutnya site besar, ambil kecil, rugi kan. Sedangkan setiap size, setiap inci orang kata adalah duit, adalah berharga. So soalan dia tadi, adakah kerja ukur tanah turut terkesan? Sebenarnya ukur tanah ni tidak melibatkan orang yang ramai. Macam construction industry, kerja ni, bila PKP, kawalan pergerakan, construction stop. Sebenarnya sebab construction area dia banyak melibatkan ramai orang. Untuk juruukur, dia melibatkan tak ramai orang pun. Dia just buat dia punya setting out untuk cari point-point, untuk decide boundary, setting of the site. Tapi disebabkan PKP ni adalah arahan daripada kerajaan, tak kira you are the contractor, you are the
site surveyor, you are the construction worker, semua tak boleh keluar rumah. So kalau orang tanya PKP ukur tanah efek tak? Bagi saya efek lah, sebab dia orang tak boleh keluar mengukur. Jadi bila tak boleh keluar mengukur, tak dapat siap lah kerja dia kan. Sepatutnya dia kena ukur dalam certain time. Tapi macam mana nak ukur, nak buat kerja kat site pun tak boleh. So memang terkesan PKP ni. Baiklah, terima kasih Puan. Jadi saya akan serahkan pula kepada penyampai soalan yang kelima. Okay, terima kasih moderator. Salam sejahtera Puan. Tadi Puan ada sentuh tentang soil investigation. So soalan saya ada sedikit kaitan dengan itulah. So soalan saya, apakah alat ataupun teknologi yang digunakan untuk memastikan keselamatan tanah itulah untuk memulakan kerja-kerja pembangunan? Untuk alatan ataupun teknologi untuk soil investigation, basically saya tak pernah involve, tapi saya pernah tahu biasanya diguna Macintosh Probe. Macam experience saya untuk kerja-kerja, sebab kalau pernah involve dengan early construction punya stage, waktu diorang nak piling untuk foundation dekat site, biasanya diorang akan buat few test. Salah satu test ialah Macintosh Probe untuk verify adakah site ni sesuai. Tapi untuk explain lebih detail, saya rasa sama-sama lah kita baca, sebab saya bukan arif dalam design dari segi foundation ke soil investigation ke. Saya tak adalah yang buat je, tapi kita take note lah, kita ambil tahu lah. Tapi Macintosh Probe antara yang selalu digunakan dalam construction early stage untuk test, ataupun dia juga panggil sebagai proba Macintosh kan. Rasanya engineer lagi faham kot, ni geng-geng engineer semua kan. Tapi so far Macintosh Probe lah. Mungkin ada few lagi, tapi di JKR yang saya familiar itulah. Baiklah, sebenarnya itu soalan itu dapat dijawab tadi, setelah dijawab saja. Okey, kita hanya perlu tahu alatan saja. Okey. Jadi saya akan serahkan pula pada soalan yang terakhir pada malam ini. Oh, saya rasa dia ada sedikit masalah teknikal, jadi saya akan tolong sambungkan untuk dia. Okey. Soalan yang terakhir ialah berkaitan dengan gempa bumi yang baru-baru ini berlaku di wilayah Persekutuan di Malaysia lah. Apakah tindakan dan data yang diambil oleh pihak penganalisis tanah Malaysia? Okey, berkenaan dengan gempa bumi. Gempa bumi di Indonesia tu yang sampai Malaysia terasa tu kan. So basically untuk juru ukur, selagi mana benda tu tak mengganggu gugat keadaan fizikal di tapak, sebenarnya dia tak adalah implies the big impact. Tapi sebenarnya bila cakap pasal gempa bumi, kalau pernah dengar pasal seismik, pernah dengar tak seismik? Seismik ni memang mereka bentuk untuk kawasan yang berisiko untuk gempa bumi. In fact, di JKR kami pun di Sabah Sarawak especially, seismic design consideration ni salah satu komponen dalam mereka bentuk bangunan lah, especially the structure yang sesuai untuk bangunan. So seismic pun, keperluan seismik pun adalah salah satu impact daripada soil investigation. Keadaan tanah yang tak sesuai ke macam mana ke kan, dengan faktor keadaan persekitaran yang dalam lingkaran apa yang kita panggil tu?
yang berisiko untuk kawasan gempa bumi tu kan. So berkaitan dengan tindakan oleh pihak juru ukur tanah, bagi saya sebab juru ukur tanah ni dia macam free, dia tak terikat dengan mana-mana lembaga ke apa semua, tapi yang mengambil yang bertanggungjawab berkenaan dengan dia punya keluasan ke apa semua basically adalah Jabatan Pemetaan lah, JUPEM. Dan juru ukur biasanya dia liaise dengan JUPEM in case ada beberapa isu berkaitan dengan pengukuran tanah lah. Tapi basically gempa bumi unless keadaan tu berubah kan, sebenarnya bukan disebabkan gempa bumi kan semata-mata. Sometimes boleh juga disebabkan kalau ombak yang kuat pun kadang-kadang boleh hakisan tanah. Sometimes dia akan jadi daripada permukaan yang besar tu makin kecil kan. So faktor-faktor keadaan semasa tu boleh menyebabkan banyaklah efek kepada tanah. So as a designer, tengok investigation, kena pasti tapak kawasan, environment, cuaca, banyak benda yang perlu diconsider dalam desain reka bentuk. Tapi salah satunya tanah lah, sebab kita pun berpijak di atas bumi. Bumi yang selain daripada air dipenuhi dengan tanah juga kan. So menjawab soalan tak? Ni, saya rasa juru ukur tanah tak ada benda yang signifikan lah dengan keadaan gempa bumi, unless permukaan bumi ada efek, ada perbezaan yang signifikan. Mungkin daripada ada pulau hilang, mungkin benda tu efek lah. Tapi kita tak tahu sejauh mana gempa bumi. Konteks di Malaysia saya nampak benda tu tak terlalu signifikan, unless di kawasan yang memang gempa bumi efek, mungkin dia ada sesuatu yang signifikan lah untuk tindakan seterusnya ataupun consideration para juru ukur tanah. Okey, sebenarnya kami dapat data tu. Okey. So syukur Alhamdulillah selesai sudah kita punya tumbuhan dengan soalan terakhir tadi. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Puan Fakiah kerana sudi menjawab semua soalan-soalan kami tadi, dan ingin minta maaflah atas semua kekurangan kami, sebab tadi ada masalah teknikal sikit tadi. Jadi selesai sudah kita punya temuan pada malam ini. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah lagi sekali kepada Puan Fakiah kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Terima kasih Puan. Sama-sama, all the best. Terima kasih Puan. Untuk study kan, engineering student kan? Kami ni mau to construction management. Tapi yes, kita ada engineering. Tapi akan involve dengan construction kan? Tinggi ni. Bakal orang tapak kan ni. Amin. Okay, all the best. Alright, terima kasih. Okay, Noah boleh Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. tamatkan